Telah 2 minggu pilihan raya di 6 buah negeri berlalu dan keputusannya ialah status quo. Pakatan Harapan Barisan Nasional menang di 3 buah negeri, Perikatan Nasional dan PAS menang di 3 buah negeri. Hasil keputusan tersebut, ramai yang menyatakan JKOM gagal memainkan peranannya untuk menyampaikan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat, gagal untuk mengawal cyber trooper, gagal untuk menggunakan jenteranya bagi mempertahankan kerajaan, gagal menyampaikan mesej kerajaan kepada rakyat. JKOM terima persepsi tersebut, cuma saya ingin memberitahu satu perkara. JKOM adalah Jabatan Komunikasi Komuniti, bukannya komunikasi strategik. Sebagai satu jabatan kerajaan yang bertanggungjawab ke atas komunikasi komuniti, fungsi JKOM hanya 3, iaitu melahirkan masyarakat berbudaya ilmu, berkemahiran digital dan berjiwa patriotik. Dalam melaksanakan fungsinya ini, JKOM tentunya turun membuat program bertemu komuniti daripada pelbagai lapangan masyarakat. JKOM sampaikan dasar-dasar kerajaan. JKOM semangat dari segi mempertahankan kerajaan perpaduan ini. Begitupun rakyat merasakan bahawa JKOM kawal komunikasi strategik, JKOM ada cyber trooper, JKOM kawal media, JKOM tidak ada bidang kuasa itu. Itu kita kena fahamlah untuk berlaku adil kepada JKOM. Tapi ini tidak bermakna jika ada kelemahan di pihak kami, saya menolaknya. Kita menerima pelbagai seranan, pelbagai cadangan, pelbagai kritikan dengan hati yang positif dan baik untuk maju ke depan. Hasil daripada perasaan tidak puas hati tersebut, maka pelbagai tumahan, pelbagai fitnah dilemparkan kepada JKOM. Apa fitnahnya? Fitnahnya saya menyatakan di mana saya berada, everywhere I go, bahawa kerajaan PMX tidak membuat apa-apa dalam tempoh 8 bulan. Apa itu? Di mana saya pernah kata begitu? Ini benda-benda yang tidak baik untuk meretakkan hubungan saya dengan pemimpin kerajaan dan saya fikir ini memalukan. Ya, kalau ada yang saya kata begitu, di mana videonya, di mana audionya, tunjukkan. Jangan bunuh karakter orang dengan perkara-perkara yang tidak perlu sebegitu. Saya bekerja ini untuk mempertahankan kerajaan ini kerana saya selalu yakin bahawa inilah kerajaan pertama yang akan menyatukan rakyat di negara ini. Menerima realiti bahawa kita negara majmuk yang berbangsa Malaysia. I've been fighting for this for so long dan inilah peluangnya untuk kita membuktikan bersama dengan kerajaan perpaduan yang ada ini untuk membentuk bangsa Malaysia yang kita impikan. Saya risau dengan keputusan pilihan raya ini kerana beberapa perkara. Pertama, ia menunjukkan polarisasi kita sebagai masyarakat Malaysia yang semakin dalam. Ini sepatutnya tidak berlaku. 66 tahun kita merdeka. Masih ada lagi trend pola pengundian yang membezakan antara kawasan Melayu dengan bukan Melayu. Antara bandar dengan luar bandar. Antara miskin dengan kaya. Maka kita belum bersatu lagi. Belum teradun kita dalam satu masyarakat. Untuk sama-sama kita membangunkan negara ini. Yang kedua ialah keputusan pilihan raya lepas menunjukkan berlakunya ketaksuban, kebencian yang luar biasa. Saya fikir anak-anak muda khususnya telah tidak ada sikap yang seperti ini. Tidak ada lagi. Ya, ketaksuban untuk apa? Sampai pelbagai tumahan, pelbagai dakwaan fitnah buruk dibuat kepada pemimpin. Saya tak mau sebutlah apa itu secara spesifik ya, tapi cukup secara umum ketaksuban ini, ya, fitnah ini, kebencian ini bukan cara kita berpolitik. Dan inilah saya fikir cabaran JKOM untuk mengatasinya. Dia memberi saya semangat bahawa kita perlu lebih kerap turun ke gelanggang, kerap berjumpa dengan komuniti, menghadapi cabaran yang ada, tekanan yang ada, untuk memberi kesedaran politik kepada rakyat bahawa kita tidak boleh taksub sebegitu, melanggar pada hukum-hukum agama yang ada, melanggar perlembagaan hanya untuk kita merebut kuasa. Apapun tekanan yang datang kepada saya akan pastikan saya menghadapi ini dengan baik. Kenapa saya sanggup? Ini demi negara. Dan saya beritahu staf-staf saya, let's go for it, fight for it. Kerana ini peluang kita terbaik untuk laksanakan, realisasikan impian kita untuk terima bahawa realiti kita ni negara majmuk, hidup bersatu padu. Jangan kita sebagai bangsa majoriti orang Melayu merasa terancam. Selalu kita dimomokkan dengan perkara ini. Kita majoriti. Orang Melayu, orang Islam, majoriti di negara ini. Tapi kita diberitahu kita terancam. Terancam apa? Dan kita percaya. Mengapa harus kita jadi gullible begitu? Ini kerana pendidikan politik yang kurang. Ini kerana pengetahuan kenegaraan yang kurang. Ini kerana pengetahuan sejarah dan perlembagaan yang kurang. Ini cabaran JKOM. Saya sambut cabaran ini. Saya mahu melaksanakannya dengan baik. Usaha saya ini bukan mudah. Kerana ia melibatkan perubahan pemikiran, perubahan kesedaran rakyat kepada realiti sebenar yang perlu kita hadapi di
di negara ini. Ya, saya juga faham tindakan undang-undang bukan satu solusi yang sepenuhnya kepada masalah yang kita hadapi ini. Saya percaya dari dahulu lagi ini mesti melibatkan kepada perubahan pemikiran. Tetapi kalau kita tidak ambil tindakan undang-undang, seperti mana yang ramai jangka dan ramai harap, JKOM ambil tindakan undang-undang kepada orang yang buat fitnah, orang yang sebarkan kebencian dalam Facebook dan sebagainya. Saya ingin tegaskan sekali lagi, JKOM tidak ada bidang kuasa itu. Tetapi untuk buat report polis, untuk laporkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, JKOM boleh buat. Jikalau cadangan yang datang kepada JKOM itu bukan Biro Tata Negara, kembalikan JKOM kepada jasa, misalnya, itu bukan sesuatu di bawah keupayaan untuk saya lakukan. Bukan. Satu yang telah kami buat sekarang ini adalah kerjasama antara JKOM dengan jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan. Kita ada pertemuan bersama, program bersama dengan Jabatan Penerangan, dengan Jabatan Kemas, dan kita akan giatkan lagi selepas ini. Kita akan libatkan kerjasama dengan Jabatan Perpaduan, kerjasama untuk mengadakan program dengan ILIT, dan kita akan melangkah ke depan dari segi apa? Dari segi memberi kesedaran kepada rakyat, dari segi memberi pendidikan politik kepada rakyat. Dan satu lagi yang perlu mahu tidak mahu, ya, JKOM perlu memberi pendidikan kepada anak-anak sekolah 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun ini. Ya, tentang apa? Tentang kesedaran berpolitik, sejarah negara, tentang peta politik negara. Ini JKOM akan buat. InsyaAllah kita akan memberi kesedaran ini dari semasa ke semasa. Kami di JKOM letakkan tanggungjawab itu, melahirkan masyarakat berbudaya ilmu, berkemahiran digital, berjiwa patriotik. Itu azam saya. Saya fikir proses pendidikan ini tidak dapat memperlihatkan hasilnya dengan segera, tetapi ia perlu berterusan. Dan ini azam saya. Ya, saudara-saudari, anak-anak muda khususnya, kita perlu semakin matang. Ya, saya pergi kepada beberapa pertemuan, saya tanya anak muda tentang sejarah negara, tentang kesediaan menerima realiti kita negara bermasyarakat majmuk, tentang pengetahuan mereka terhadap pemimpin hebat negara. Saya fikir masih terbatas. Inilah usaha-usaha yang perlu terus digiatkan, bukan saja oleh JKOM, tetapi oleh semua jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan. Jadi untuk anak-anak muda, mengenali JKOM, mengetahui kegiatan JKOM, ikut Facebook JKOM, ikut medsos JKOM, ikut program-program yang dibuat oleh JKOM. Bayangkan, dalam masa 7 bulan, JKOM telah mengadakan 81 program. Satu bulan itu melebihi daripada 11 program. Dan itu merupakan satu komitmen JKOM yang luar biasa. Saya ingin pesanlah kepada kawan-kawan, kita berpolitik, kita berbeza pendapat kerana politik, jangan timbulkan kebencian, jangan fitnah-memfitnah, menaga-lagakan orang. Itu saya fikir dia tidak baiklah. Kalau kita nak memperjuangkan sesuatu kebenaran, kita perjuangkan kebenaran itu dengan fakta. Ingat, fakta selalu menang dan bertahan.